14. Hantu Galak. Nuriah, kakak Nur Syahid yang seorang lagi, bukan sahaja boleh melihat benda-benda gaib tetapi juga pandai memasak. Satu hari, Nur Syahid menerima berita daripada tabung haji bahawa bapa mertuanya meninggal dunia semasa menunaikan ibadah haji di Mekah dan Allahyarham telah pun disemadikan di sana. Pada malam itu, Nur Syahid mengadakan kenduri tahlil untuk arwah bapa mertuanya di rumahnya. Kakaknya yang tinggal di Kampung Tengku datang ke rumahnya untuk membantu memasak. Selain dia, isteri-isteri warden yang tinggal berdekatan juga turut membantu. Lepas solat maghrib, para jemaah di masjid yang berdekatan dijemput untuk membaca ayat Al-Quran, bertahlil dan berdoa untuk ruh arwah, diikuti dengan jamuan. Setelah mereka pulang, para wanita Nurkiah dan Hasnah mengangkut periuk belanga ke dapur untuk dicuci. Nurkiah mengutip sisa makanan dan memasukkannya ke dalam kantung plastik. Dia membawa kantung itu ke dapur, membuka pintu belakang di mana tong sampah ditempatkan. Dia melangkah keluar untuk memasukkan kantung sampah itu ke dalam tong. Apabila dia berada di luar pintu dan sedang berjalan ke arah tong sampah, dia terkejut apabila ternampak sesuatu yang berkilauan di belakang rumah yang ketika itu gelap gelita. Cengkerik berbunyi dengan nyaring. Suasana terasa seram, tetapi memandangkan dia sudah biasa melihat lembaga halus, dia hanya merenung sahaja kilauan yang kelihatan seperti tusuk manusia yang sangat tinggi separas pokok kelapa di laman itu. Lantas dia teringat apa yang pernah diberitahu oleh neneknya tentang hantu galah yang muncul untuk menakutkan orang-orang tertentu kerana orang lain tidak boleh nampak dia. Menurut kata orang-orang tua, hantu galah tidak berbahaya. Laman rumah itu sangatlah gelap, namun dia masih dapat melihat sosok lembaga yang berkilauan itu. Nurkiah memasukkan kantung plastik ke dalam tong sampah dan berpatah balik menuju ke pintu belakang. Tetapi sebelum dia masuk ke dapur, dia sempat menoleh ke belakang sekali lagi. Hantu galah itu masih tercegat lagi di situ. Di dapur, dia memberitahu Hasnah dan mereka yang lain apa yang dilihat olehnya. Mereka beramai-ramai yang lain keluar tetapi tidak nampak apa-apa kecuali pokok-pokok yang tinggi dan suasana yang ketika itu gelap gelita. Mereka hanya terdengar bunyi cengkerik. Nurkiah menuding ke arah pokok kelapa dan berkata, "Nampak tak hantu galah kat sana? Dia pandang ke arah kita." Mereka memujuk dan membawa Nurkiah masuk ke dalam rumah. Kerana sibukkan melayan tetamu, mereka semua masih belum makan ketika itu. Lalu Hasnah menjemput mereka semua menjamu selera di meja makan. "Itu syaitan, Kak," kata salah seorang yang ada di situ. Hasnah pula mencelah, "Kita tak usah cakap lah hal-hal macam ni sekarang ni. Mari kita makan dulu." Pada malam itu, apabila semua tetamu sudah pulang ke rumah masing-masing, Hasnah memberitahu Nur Syahid tentang Nurkiah yang ternampak hantu. Dia nampak hantu galah yang setinggi pokok kelapa. Namun, apabila mereka beramai-ramai keluar, mereka tidak nampak apa-apa. Hanya Nurkiah yang nampak hantu galah itu. Nur Syahid tahu kakaknya boleh nampak makhluk halus. Kakaknya pernah memberitahu dia tentang seorang perempuan Cina yang memakai samfu berwarna merah yang suka berdiri di tepi rumahnya, merenungnya tanpa berkata apa-apa. Dan ketika itu Nuriah berkata kepada lembaga itu, "Pergilah, jangan kacau aku." Lalu lembaga itu pun menghilang. Nurkiah yang pernah beberapa kali dimasukkan ke hospital pernah ternampak hantu yang berwajah hitam memakai pakaian jururawat mundar-mandir di wad. Ada kalanya lembaga itu akan tercegat di sisi katilnya dan merenung dia. Nurkiah tidak berasa takut dan sekadar berkata, "Pergi dari sini, jangan pandang aku, jangan ganggu aku." Bersambung. Bab 15. Langsui. Nur Syazman dan 3 orang saudaranya tinggal dengan keluarga mereka di rumah yang disediakan untuk penguasa penjara yang terletak di belakang penjara. Tidak jauh dari rumah mereka terdapat sebuah masjid dan 2 buah berak bujang untuk warden. Di situ ada sebatang pokok melati yang besar di antara berak-berak itu dan rumah mereka. Mereka dapat menghidu bau bunga melati yang harum terutamanya pada waktu malam. Salah seorang warden memberitahu Nur Syahid bahawa dia pernah ternampak langsui yang mendukung anak bertinggik di pokok melati itu. Tapi Nur Syahid tidak memberitahu anak-anaknya akan hal ini kerana bimbang mereka akan takut untuk pergi ke masjid.
Ada sebatang jalan sepanjang 300 meter yang menghubungkan masjid, barek dan rumah mereka dengan jalan raya, iaitu Jalan Shaw di bahagian depan penjara. Dari depan penjara, Jalan Bukit Bintang hanya kira-kira 200 meter sahaja dari situ. Panggung pavilion berada di sempang Jalan Puduh dan Jalan Bukit Bintang. Ada sebuah lagi panggung di sebelah pavilion, iaitu Panggung KT. Tayangan tengah malam akan diadakan pada setiap hari Sabtu dan Ahad. Nur Shazman mempunyai seorang sepupu yang bernama Miza yang sekali-sekala datang bermalam di rumah mereka. Mereka sangat rapat dan sering kali menonton wayang bersama-sama ataupun bermain badminton di depan rumah Nur Shazman. Pada satu hujung minggu, mereka merancang untuk menonton tayangan tengah malam di Panggung KT di Jalan Bukit Bintang. Ia menayangkan filem box office dan oleh itu mereka tidak mahu melepaskan peluang ini. Awal-awal lagi mereka sudah pun menempah tiket. Tayangan tengah malam bermula pada jam 12.30 malam dan akan tamat pada jam 2 pagi dan ada kalanya jam 2.30 pagi bergantung kepada jenis filem yang ditayangkan. Mereka meninggalkan rumah lebih kurang jam 11.30 malam. Mereka hanya berjalan kaki untuk ke sana dan hanya akan memakan masa 20 ataupun 25 minit untuk sampai ke panggung, tempat sebelum tayangan dimulakan. Mereka berjalan ke situ sambil berbual-bual, bergurau senda dan ketawa sepanjang jalan dan sedikit pun tidak terfikirkan tentang perkara yang bukan-bukan. Bila mereka melewati pokok melati, mereka terhidu bau harum bunganya, tetapi tidak terlintas pun di fikiran mereka yang pokok itu berhantu ataupun ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka daripada atas pokok. Apabila tiba di panggung wayang, mereka pun membeli snack dan minuman dan masuk ke dalam panggung wayang untuk menonton. Tayangan selesai pada jam 2.15 pagi dan mereka singgah di restoran makanan segera yang terletak di sebelah panggung untuk membeli burger dan minuman. Oleh sebab malam sudah pun semakin lewat, mereka hanya makan burger sambil berjalan pulang dan menghabiskannya sebelum tiba di hadapan penjara. Mereka menyusur tembok hadapan penjara dan lebih kurang 30 meter, mereka membelok ke kiri ke jalan yang menuju ke rumah mereka. Mereka berjalan-jalan sambil berbual tentang filem yang baru mereka tonton. Tiba-tiba, mereka terdengar bunyi tapak kaki seolah-olah ada orang yang sedang mengikuti mereka. Mereka berpaling dan ternampak seorang perempuan berpakaian serba putih dengan rambut panjang menggerbang sedang menggendong bayi. Kira-kira 10 meter sahaja di belakang mereka. Perempuan itu semakin lama semakin rapat dan mereka mula terhidu bau bunga melati. Mereka saling berpandangan dan di fikiran mereka terlintas perkara yang sama. Lang Sui. Dari mana dia datang ni? Tanya Miza. Mereka menulis sekali lagi. Perempuan itu kini berada 5 meter sahaja di belakang mereka. Mereka dapat melihatnya dengan jelas. Perempuan itu sangat hodoh. Matanya merah, giginya tajam dan bertaring. Kunyit yang panjang mencengkam bayi yang didokong. Dan tanpa membuang masa, mereka berdua terus buka langkah 1000. Warden yang mengawal pos di atas tembok memperhatikan sahaja mereka semasa mereka berjalan ke bahagian belakang penjara. Warden itu terus menjerit, "Hoi, kenapa kamu lari?" "Lang Sui, Lang Sui!" balas kedua-duanya. "Mana ada?" jerit warden itu lagi. Mereka berhenti berlari dan menoleh ke belakang. Tidak ada sesiapa pun yang mengikuti mereka lagi. Lang Sui itu telah pun menghilang. Dan mereka terus berjalan menuju ke arah masjid. Dan semasa berada di belakang masjid untuk menuju ke rumah mereka, mereka nampak dahan pokok melati bergoyang-goyang seolah-olah dipukul angin yang kencang. Mereka berhenti dan mendongak melihat pokok itu. Lang Sui tadi sedang bertinggi di atas dahan. Ususnya yang bertitisan darah bergayutan dari dahan dan hampir mencecah ke tanah. Lang Sui itu sedang memperhatikan mereka. Ia mengilai-ngilai dengan nyaring dan menggoncang dahan pokok dengan kuat sehingga sebatang dahan itu patah lalu jatuh ke tanah. Sepanjang hayat Shazman dan Miza, belum pernah mereka berasa takut seperti itu. Mereka meluru pulang, membuka pintu depan dan terus masuk ke dalam rumah. Kemudian pintu itu dikunci dan selepas itu mereka duduk di sofa melepaskan lelah. "Lepas ni, anak lagi dah pergi menonton wayang tengah malam," kata si Mirza. Esok paginya apabila diberitahu apa yang berlaku, Nur Syahid pergi ke pokok melati itu. Memang ada dahan yang patah di bawah pokok.
Adakah ia patah kerana dipukul angin ataupun kerana angkara langsui? Hanya Shazman dan Miza yang tahu apa sebenarnya yang berlaku. Bersambung